Selamat sejahtera Dr. Azhar. Hari ini, kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk penolakan lemuni terhadap asas pengurusan. Selamat sejahtera, Madam. Nama saya Saw Wei Zong. Nombor matrik A20A1933. Saya akan membentangkan bahagian analisis responden. Graf 1. Jantina. Lelaki adalah sebanyak 36.4%, iaitu 4 orang daripada 11 responden. Bagi perempuan adalah sebanyak 63.6% daripada keseluruhan responden. Graf kedua. Umur. Berdasarkan carta, sebanyak 11 orang responden, iaitu 100%, adalah berumur 21 hingga 30 tahun kerana penyelesaian borang dijalankan di sekitar universiti. Graf ketiga. Sebanyak 2 responden berkaum Melayu, iaitu 18.2%. Responden berkaum Cina terdiri daripada 8 orang yang merangkumi 72.2% dari keseluruhan. Selebih seorang responden adalah 9.1% yang berkaum lain-lain. Graf 4. Pekerjaan. Berdasarkan carta, pekerjaan bagi 11 responden adalah pelajar kerana analisis ini adalah kerja khusus universiti. Graf kelima. Pernah atau masih belajar subjek asas pengurusan. Berdasarkan carta, 72.7% iaitu 8 orang responden pernah belajar subjek asas pengurusan. Selebih 28.3% iaitu 3 orang responden tidak pernah belajar subjek asas pengurusan tetapi mempunyai pengetahuan am tentang asas pengurusan. Bahagian B. Soalan 1. Adakah pengurusan bergaji, keusahawanan dan komponen memulakan dan mengendalikan perniagaan serta memberi tumpuan kepada peranan usahawan dalam ekonomi dan komuniti kita? Berdasarkan carta, 10 orang responden iaitu 90.9% bersetuju pernyataan tersebut. Tetapi, seorang responden menyatakan tidak setuju. Bahagian B. Soalan 2. Ilmu pengurusan amat penting kerana ia membantu manusia dalam pengurusan keluarga, masyarakat, organisasi dan negara dengan cekap dan berkesan. Berdasarkan carta, semua responden bersetuju kepada pernyataan tersebut. Bahagian B. Soalan 3. Pengurusan mempunyai nilai tersendiri seperti memastikan pencapaian maklumat organisasi dan memastikan operasi organisasi secara keseluruhan berjalan lancar berbanding dengan subjek-subjek lain atau pelbagai bidang ilmu lain. Berdasarkan carta, 11 orang responden iaitu 100% bersetuju kepada pernyataan tersebut. Bahagian B. Soalan 4. Adakah asas pengurusan dalam perniagaan memberi sumbangan kepada keadaan pasaran dan menawarkan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan mereka? Berdasarkan carta PAI, semua responden bersetuju kepada pernyataan tersebut. Bahagian B. Soalan 5. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan keuntungan sesebuah organisasi melalui proses asas pengurusan dalam perniagaan? Di sini, kita hanya memilih 3 jawapan daripada responden. Yang pertama, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan hendaklah menarik perhatian pelanggan dan pakar pelanggan supaya menyedari kewujudan dalam pasaran. Kedua, mempunyai sistem pengurusan yang cekap agar pengurusan yang baik dapat mempercepatkan pengeluar produk. Yang terakhir, mengenal pasti amalan pengurusan dalam setiap bidang seperti kewangan perniagaan, operasi perniagaan, pengeluaran perniagaan, sumber manusia perniagaan dan pemasaran perniagaan. Bahagian B. Soalan 6. Pada pendapat anda, apakah amalan pengurusan ilmu dalam meningkatkan keupayaan organisasi? Yang pertama, budaya perkongsian ilmu dan maklumat. Kerana ia sebagai komitmen untuk memberitahu, menterjemah dan mendidik rakan sekerja. Yang kedua, budaya kerja positif. Kerana ia mementingkan kualiti produk dan perkhidmatan. Yang terakhir, pengurusan pekerja yang baik. Kerana ia sangat penting untuk menguruskan hak organisasi dengan teratur. Bahagian B. Soalan 7. Pada pendapat anda,
Bagaimanakah cara pengurusan menyumbang ilmu kepada ekonomi negara atau perniagaan? Yang pertama, syarikat yang lebih teratur membantu organisasi lebih beruntung berbanding dengan pesaing lain. Yang kedua, bercadang meningkatkan produktiviti dengan penggunaan sumber sedia ada dengan lebih baik. Yang ketiga, mengetahui e-kos lepas perniagaan. Sekian bahagian saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Haji Kabut dan matriks nombor saya ialah A20A2293. Saya ingin membentangkan pendahuluan tentang nilai murni dan asas pengurusan. Apakah nilai murni dimasukkan? Nilai murni merupakan tingkah laku seseorang yang baik terhadap orang lain, alam sekitar atau Tuhan. Nilai murni diambil oleh masyarakat sebagai ukuran untuk menilai seseorang itu sama ada mengamalkan sikap nilai murni atau tidak. Antara kepentingan nilai murni adalah menandakan insan yang baik dan dapat mengenali bahawa perkara tersebut adalah betul atau salah. Selain itu, nilai murni dapat membentuk sesebuah masyarakat yang toleransi. Akhir sekali, nilai murni dapat memampu seseorang menjadi lebih bertanggungjawab dan rasional sebelum melakukan sesuatu perkara. Asas pengurusan merupakan penyelarasan dan pentadbiran tugas untuk mencapai maklumat. Asas pengurusan menetapkan strategi organisasi dan menjelaskan usaha kekitangan untuk mencapai objektif ini melalui penggunaan sumber yang ada. Kepentingan asas pengurusan ialah meningkatkan kecekapan dengan mengurangkan kos dan meningkatkan produktiviti dengan pembelajaran sumber yang minimum. Selain itu, mewujudkan organisasi yang dinamik supaya pekerja dapat menerima dan tahan terhadap perubahan persekitaran. Akhir sekali, pengurusan membantu dalam mencapai maklumat kumpulan dengan menyepalukan objektif individu bersama. Terima kasih. Selamat sejahtera, Madam. Nama saya Liu Wen, matriks nombor A20A1421. Saya akan membentangkan apakah maklumat yang menjadi dasar bagi subjek asas pengurusan yang dipilih. Kumpulan kita memilih subjek asas pengurusan sebagai subjek kita yang digaji adalah disebabkan ia terlibat dengan penyelesaian dalam masalah pengurusan seperti masalah dari segi kewangan, pemprosesan, inventory dan sebagainya. Mempelajari asas pengurusan adalah untuk memudahkan pengurusan menjalankan kerja secara sistematik dan mengaplikasi di dalam persekitaran perniagaan. Selain itu, asas pengurusan membolehkan seseorang lebih memahami usaha merancang, pengorganisasian, memimpin dan mengawal segala sumber serta aktiviti organisasi bagi memastikan segala maklumat organisasi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Seterusnya, ia juga dapat membantu pelajar yang sedang belajar memahami ilmu perancangan untuk melakukan sesuatu dengan lebih berkesan untuk mencapai maklumat pada masa yang akan datang, seperti memaksimumkan keuntungan organisasi. Akhirnya, asas pengurusan juga dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dalam pengurusan perniagaan serta meningkatkan kemahiran pelajar dengan latihan industri semasa semester ke-8. Seterusnya, konsep falsafah yang diaplikasikan dalam subjek asas pengurusan ialah epistemologi. Dalam konsep falsafah epistemologi, pelajar dapat mengaji kesahihan ilmu, memahami ilmu dan keberadaan sebuah ilmu melalui panca indera, iaitu dianalisis dengan akal pemikiran yang logik. Apabila berdepan dengan permasalahan yang sama dalam masa yang akan datang, kita dapat menyelesaikan masalah dalam jangka masa yang singkat. Pada akhir pembelajaran ini, hasil yang dapat diperolehi oleh pelajar dalam subjek asas pengurusan adalah membolehkan seseorang itu bekerja dalam kumpulan seperti merancang aktiviti pengurusan. Ini adalah semua dari saya. Terima kasih. Hai, nama saya ialah Lo Fei Wen, nombor matri ialah A20A2142. Hari ini, saya akan membentangkan tentang kaedah penerokaan nilai ilmu tentang apakah nilai ilmu bagi subjek pengurusan dari sudut individu. Dalam konteks individu,
subjek pengurusan dapat memberikan gambaran kepada seseorang untuk mengurus sesuatu organisasi. Dalam subjek pengurusan, terdapat subtopik yang akan mengajarkan pengurusan organisasi. Dalam topik organisasi, ada 4 fungsi untuk menguruskan organisasi dengan teliti dalam perancangan, perorganisasian, kepimpinan, dan pengawalan. Topik ini dimasukkan untuk mendedahkan kepada individu bagaimana struktur organisasi beroperasi jika ada masalah individu yang tidak cukup untuk menghadapi situasi tersebut. Contohnya, sebagai seorang usahawanan, pengurus cuba membaiki unitnya dan menyesuaikannya dengan keadaan persekitaran yang berubah-ubah. Pengurus juga harus mencari petunjuk baharu. Apabila petunjuk yang baik ditemui, dia memulakan projek itu sendiri terlebih dahulu atau dia boleh mewakilkan projek itu kepada kaki tangannya. Di samping itu, disiplin pengurusan boleh membangunkan individu untuk menjadi pemimpin. Hal ini dikatakan kerana topik kepimpinan adalah salah satu topik dalam subjek pengurusan. Definisi kepimpinan ialah kebolehan seseorang memimpin. Jadi, dengan sifat kepimpinan, seseorang itu akan memimpin ahli pasukannya dengan bijak dan bertanggungjawab. Sebagai contohnya, Perdana Menteri yang berdedikasi, yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, beliau adalah pemimpin negara. Beliau perlu memimpin kabinetnya dengan baik dan beliau juga perlu memimpin dengan motonya dan beramah mesra dengan rakyat. Ia sering dirujuk sebagai keluarga Malaysia. Setakat ini pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Liang Yoping, matric number A20A1409. Nilai murni yang disampaikan bagi subjek yang dipilih ialah dari segi ekonomi dan masyarakat. Yang pertama, ekonomi. Asas pengurusan dapat memastikan setiap perbelanjaan yang dikeluarkan dapat digunakan dengan berkesan agar dapat mengelakkan berlakunya pembaziran. Usahawan dapat mengendali masalah yang dihadapi dalam sesebuah organisasi dan mereka dapat memastikan keuntungan organisasi dapat dicapai dalam tahap yang tinggi. Seterusnya ialah masyarakat. Asas pengurusan juga dapat merancang, menyusun, mengarah dan mengawal usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Sebagai contoh, masyarakat akan dapat memupuk sikap tolak ansur, saling menghormati dan saling memahami. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera diucapkan kepada semua yang hadir. Saya Lau Jian dari Kumpulan 8 akan membentangkan topik yang bertajuk Adakah ilmu yang disampaikan dalam kantongan asas pengurusan mencapai maklumat falsafah? Ilmu yang disampaikan dalam subjek asas pengurusan telah menempati dan mencapai falsafah maklumat dengan sepenuhnya kerana subjek ini telah membantu pelajar meningkatkan pencapaian akademik. Ilmu asas yang disampaikan kepada pelajar iaitu cara pengurusan suatu organisasi dengan lebih cekap dan berkesan. Subjek ini dapat membantu seseorang menjadi seorang pengurus dalam cara yang lebih berkesan dan dalam bidang perniagaan. Henry Fayol, bapa teori pengurusan moden yang menyumbangkan banyak kepada konsep pengurusan moden semasa. Beliau telah mengenal pasti fungsi pengurusan yang khusus dan mencadangkan 14 prinsip pengurusan iaitu pembahagian kerja, otoriti, disiplin, inisiatif, satu perintah, kekitaan, satu arahan, mengutamakan kepentingan organisasi, pembayaran upah, pemusatan, rantaian, pemerintahan, susunan, keseimbangan, kestabilan personal. Itu saja daripada saya. Bahagian yang seterusnya akan disambung oleh rakan saya, Vicky. Selamat sejahtera, saya Vicky dari Kumpulan 8 akan menyambung bahagian yang seterusnya. Salah satu faktor yang amat penting dalam pengurusan adalah keadilan. Pengurus haruslah mengutamakan keadilan dalam organisasi supaya tidak berlaku sebarang pertikaian,
Jawatan haruslah dibahagikan mengikut pengalaman atau kebolehan individu dan bukannya bergantung terhadap hubungan. Subjek asas pengurusan juga menekankan melakma kumpulan. Organisasi tidak dapat beroperasi dengan sendiri. Sebaliknya, bekerja dalam kumpulan akan membantu organisasi beroperasi dengan lebih cekap dan berkesan. Akhir kata, asas pengurusan dapat membantu pelajar meningkatkan dan menguasai cara mengurus, bekerja dan organisasi. Bukan sahaja pengurus harus belajar subjek ini, malah teknik pengurusan dapat digunakan dalam kehidupan harian kita. Itu sahaja daripada perbincangan saya. Sekian, terima kasih. Sekarang, saya Sowejo akan membentangkan bahagian penutup. Nilai-nilai murni dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Nilai-nilai murni turut membantu seseorang pengurus untuk memberi satu imej atau gambaran yang lebih baik kepada orang lain. Maka, pengurus atasan memperolehi nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, rasional dan disiplin. Pengurusan bawahan akan lebih menghormati dan mempercayai terhadap pemimpin mereka atas memupuk nilai-nilai yang positif. Sekian daripada kumpulan 8. Terima kasih Dr. Azhar.